Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian. Rejab, tuan-tuan sekalian, sebagaimana biasalah disambut peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan sekalian, walaupun secara asasnya sambutan-sambutan dalam bentuk seremonial, dalam bentuk perayaan memanglah tak dibuat di zaman Nabi. Sebagaimana kita nak sebut sebelum ini, tuan-tuan sekalian, berlaku di zaman kerajaan pertengahan. Dimulakan sambutan kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan Ayyubiyah, di mana pemuda Mesir bergabung dengan pemuda Syria, tuan-tuan sekalian. Mereka ambil balik bumi Isra', ambil balik bumi Palestin. Sebagaimana kita dah sebut, tuan tengok balik, Palestin ni berbuk 3 agama. Yahudi, Islam, Kristian, tuan-tuan sekalian. Perang salib berlangsung akibat berbuknya Kristian dan Islam untuk dapatkan bumi Palestin, tuan-tuan sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi naik kuasa Palestin dalam keadaan dijajah oleh kuasa salib, kuasa Kristian. Dia cari satu kaedah, satu mekanisme macam mana nak ambil balik bumi Palestin, tuan-tuan. Maka dihimpunkan rakyat dia, ramai-ramai berhimpun, tuan-tuan, dibuat syarahan, dibuat ceramah, dibaca surah Isra ayat pertama. Surah Isra juga kita kenal sebagai surah Bani Israel, tuan-tuan sekalian. Yang dibaca ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjid Haram yang di Mekah ke Masjid Aqsa yang di Palestin. Salahuddin Al-Ayyubi menyebut, wahai umat Islam, kita membaca surah Isra. Kita membaca surah Isra ayat pertama, kita menyebut tentang Masjid Haram yang masih kita miliki, yang masih kita punyai, dan kita menyebut tentang Masjid Aqsa yang dijajah hari ini oleh kuasa salib, kuasa Kristian. Atas semangat inilah, tuan-tuan, bagaimana bumi Palestin akhirnya ditawan kembali oleh pemuda-pemuda Islam daripada Syria, daripada Mesir. Oleh kerana sambutan dan peringatan tentang Isra ni sangat baik, banyak manfaat, tuan-tuan sekalian, bercerita tentang ibrah, pengajaran peristiwa ini. Maka orang Islam buat tradisi sambut, tuan-tuan sekalian. Di mana-mana buat sambutan, dikisahkan balik bagaimana tentang peristiwa 18 bulan ataupun setahun setengah sebelum hijrah Mekah ke Madinah. Ulama-ulama sirah menyebut ia berkaitan dengan tapisan, saringan kepada orang-orang layak berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah, tuan-tuan. Mereka kena lepasi ujian keimanan. Sebab peristiwa ini berlaku di luar kotak berfikir manusia, di luar kewarasan berfikir, tuan-tuan. Tengok, kalau Mekah Palestin lama mana, tuan-tuan sekalian. Ini sebahagian malam selesai semua sampai ke langit 7. Jadi bukan senang, melainkan orang yang beriman saja, tuan-tuan. Ada kisah orang berpaling daripada Islam, berpaling daripada agama Allah sebab peristiwa ni, tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat ni bukan sekadar kena beriman, mereka tinggal harta benda macam Suhaib Ar-Rumi, Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan sekalian. Bukan benda mudah nak hijrah Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa berkaitan juga dengan persyariatan kepada as-salah, yakni sembahyang, tuan-tuan sekalian. Yang ini hanya 20% ya, tuan-tuan. Yang sembahyang 5 kali sehari, kalau Malaysia ni kajian ni buat 20%, tuan-tuan sekalian, 20%. Hak lain tu sembahyang tak cukup lah. Ada tak sembahyang langsung, ada. Hak sembahyang 2 kali sehari, mai 3 kali sehari, tinggal subuh, tinggal asar, tuan-tuan sekalian. Subuh ni ramai tak sembahyang. Subuh paling mudah sekali tinggal, tuan-tuan sekalian. Budak-budak sekolah ramai tak sembahyang, tuan-tuan. Cuba teh baca kunut. Baca kunut tak tahu, tuan-tuan sekalian. Pergi sekolah tengok. Kalau budak Kuala Lumpur, pukul 6 keluar dah. Tak sempat sembahyang, tuan-tuan. Hak kono-kono pukul 10 pagi lagi sembahyang kat surau. Kata sembahyang apa? Sembahyang subuh, Ustaz, dia kata. Pukul 10, bukan subuh gajah. Subuh dinasar dah, tuan-tuan. Nak qada suka hati dia yang budak-budak sekarang. Muslimin dan muslimat berat. Sebab tu cerita sembahyang ni cerita berat, tuan-tuan. Dia bermula segala kejahatan, kemaksiatan dengan sembahyang lah. Orang tak tinggal sembahyang, tuan-tuan, tidak ada satu benteng untuk cegah dia daripada buat maksiat, buat kemungkaran. Allah sebut Quran suratul Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsya', perbuatan mungkar. Betul, tuan-tuan. Ini tengoklah. Tak usah kata pergi jauh dari cerita Bosnia boleh, tuan-tuan. Balik Bosnia 2 minggu lepas. Muslimin dan muslimat. Kampung kita pun sama, tengok sembahyang. Orang mula tinggalkan perlahan dah. Tengok, tuan-tuan sekalian. Kalau beberapa hari lepas metro, surat khabar tunjuk orang sembahyang di sebuah masjid besar. Masjid besar, tuan-tuan, masjid di Besuk, Terengganu. Nama dia Masjid Kampung Lakluk, bukan Lok-Lak, tuan-tuan. 3 orang sembahyang, tuan-tuan. Keluar surat khabar, tak pelik, tuan-tuan. Tuan-tuan singgah tengok. Maghrib 3 orang, Isyak 3 orang, Allahu Akbar.
Kalau pergi sebelah Hulu Besut lagi lah tuan-tuan. Stew Hulu Besut tuan-tuan sekalian, Hulu Terengganu. Nak beritahu, boleh tengok sembahyang 3 orang, sembahyang 2 orang. Nak beritahu tuan-tuan, zaman diislamisasi, dia makin menurun semangat Islam ni tuan-tuan. Tapi tengok hiburan, orang dibius dengan hiburan. Oh, kampung-kampung tuan-tuan sekalian, tengok ni gila pada DK Barat, DK Karuk tuan-tuan. Hari Sabtu lepas kita buat karnival Isra wal Mi'raj dengan Nakbah Palestin di Tafiz Anu. Tafiz tuan-tuan bantu itulah. Duit rumah tuan-tuan, akhir berdiri bangunan, akhirnya hidup dengan majlis ilmu. Ilmu tuan-tuan sekalian. Nak beritahu buat karnival. Panggil penceramah daripada Kuala Lumpur, Ustaz Zamri Mantap. Panggil nak tarik dia budak, panggil selebriti, kemudian ekspedisi tuan-tuan sekalian. Macam-macam lah. Buat ya Hanana pun buat tuan-tuan. Orang kampung tetap tak mari, orang kampung hok mari saya perhati orang middle class lah. Cikgu-cikgu tuan-tuan, doktor pun ada. Seorang doktor pakar gaji 20,000 ada mari tuan-tuan sekalian. Tapi orang kampung hok miskin ni tak mari. Mana dia package miskin dia jadi jahil tuan-tuan sekalian. Ini kampung tuan-tuan sekalian. Dekat dah rumah dengan apa bucur atap tafiz tapi tak mari tuan-tuan sekalian. Ini kampung-kampung begitu tuan-tuan sekalian. Kesan dia tuan-tuan di kampung-kampung budak-budak berkuda, air ketun tuan-tuan. Tapi sebelah di Pekan Sungai Tong tuan-tuan, dia buat karnival DK Barat. Tahu tuan-tuan, 1000 mari tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan sekalian. Kata kawan saya, hok tua-tua naik joget atas stage dia kata. Sebab DK sekarang ni tuan-tuan dicampur karuk. Dia panggil perempuan, panggil pondan untuk apa DK karuk ni tuan-tuan sekalian. Minggu sebelum tu di Pekan Jabi, Stew. Sebelum tu lagi di Kampung Pasiakar dekat dengan Pondok Obudiah. 1000 orang tuan-tuan. Kata kawan saya Cikgu Salahuddin Jaafar, dia kata Ustaz tengoklah di Hulu Besut ni. Dia calon baru di PRU tuan, di Hulu Besut. Tengok masjid-masjid, tengok tak hidup, satu hal lah. Kuliah-kuliah ilmu tak hidup dia kata. Tapi DK Barat ni ramai 1000 dia kata. Budak-budak, orang tua ni hok geruk apa? KRU ni, kumpulan rambut uban tuan-tuan. Ramai. Orang masjid pun pergi dia kata. Orang masjid ada kuliah dia kata lepas isyak Tok Bilal ambil kopiah lembek dia tu selit masuk dalam kocek. Start motor pergi kat DK Barat. Cikgu saya kata dia perhati dah, dia pun follow. Dia pun pitah tuan sekalian. Dia bukan tekan skrin. Kereta dia kata, "Hei Tok Bilal, Tok Bilal nak pergi DK Barat juga ke?" Tok Bilal jawab, "Ambo tak apa, ambo Tok Bilal je, bukan Tok Imam," dia kata. Jawab tuan-tuan sekalian. Inilah kampung-kampung hani muslimin dan muslimat sekalian. Buat pergi kuda, air ketun budak-budak tak erti baca Al-Quran dan sekalian. Inilah hari ini muslimin dan muslimat. Jadi dia start dengan tinggal sembahyang lah. Tinggal sembahyang tak ada kekuatan dan sekalian. Tak mahu kita sebut. Kita bincang pasal tragedi besar yang berlaku dunia. Bosnia Herzegovina tuan-tuan. Dah dipanggil apa? Meeting of Culture, orang hebat tuan-tuan. Dia sejarah dia ni pelbagai, dia terima banyak kesan. Banyak kesan daripada tamadun. Contoh tuan-tuan, dia pernah dijajah oleh Pek Romana. Pek Roman ni kuasa Rom tuan-tuan sekalian. Rom ni memang kuasa hebat zaman dulu. Hak kita belajar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak mereka dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Memang empire besar tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi ke Sarajevo tu, kita masuk kampung nampak kampung lah cantik dah, dengan cantik pemandangan. Sungai mengalir jenis tuan-tuan tengok. Jambatan lama tu disusun batu tu. Ini zaman Rom tuan-tuan sekalian. Lama 1000 tahun. 1000 tahun boleh pakai lagi. Boleh naik jambatan lama ni. Hak dalam kampung tuan-tuan sekalian. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Empiris. Empirika boleh dibuktikan. Saya sebut tu tengok kecoh. Beberapa bulan lepas keluar berita tuan-tuan. Ada pun syarah seorang dia kata pelaksanaan undang-undang Islam di Melaka tidak berjaya sebab meningkatnya kadar jenayah. Saya kata macam mana dapat statistik ni tuan-tuan? Dah. Hari ni kena tengok juga. Siapa cakap tengok tuan-tuan sekalian. Kadang tak munasabah tuan-tuan sekalian. Macam mana? Sebab kalau kita baca sejarah Melayu tu tuan-tuan, Selatus Salatin tu, dia bukan ditulis masa Melaka tuan-tuan. Dia selepas daripada tu. Oleh tu, Silanang. Berapa ratus tahun selepas tu tuan-tuan sekalian. Dia pun tak cerita, kita baca sejarah pun tak cerita macam mana boleh naik atau turun kadar jenayah tuan sekalian. Tapi muslimin dan muslim ada orang yang sanggup menipu atas nama akademik tuan sekalian. Tak nak sabar tuan-tuan. Itu maksud dengan sejarah Melayu tuan-tuan, dia campur dengan mitos, campur dengan legenda tuan-tuan. Hikayat Hantuah kata Hantuah boleh menguasai 80 bahasa dunia. Bohong tuan-tuan. British Council tak ada lagi tuan-tuan. Dah.
Hang Tuah kata takkan Melayu hilang di dunia. Kubur Hang Tuah pun tak ada, tuan sekalian. Nak beritahu hak kita belajar Empire Rome atau lepas tu kerajaan Islam pula di Bosnia. Khilafah Osmaniyah ni tuan-tuan, masjid-masjid mereka bina, pusat pentadbiran dengan pasarnya tuan sekalian. Lepas tu Austria-Hungary. Lepas tu perang dunia pertama tuan sekalian. Perang dunia pertama Ferdinand Magellan mati kena bunuh 1914. Lepas tu perang dunia pertama. Dia mula di Balkan tuan-tuan. Bosnia lah mula dia. Lepas tu jadi Republik Komunis Yugoslavia. Nama pemimpin dia Tito. Tito tuan-tuan haramkan semua amalan beragama Islam ni. Masjid-masjid tutup tuan sekalian. Tak boleh sembahyang, tak boleh tutup aurat tuan sekalian. Jadi hak mana hak beragama ni mutadayinah ni tuan-tuan, dia korek liang dalam rumah dia, liang macam liang lahat. Sama macam sejauh revolusi keberadaan di Cina. Apa Mao Zedong buat kepada Islam tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, orang sembahyang dan lihat seorang dalam rumah dia, dan lubang pula tuan-tuan sekalian. Tapi generasi kedua, ketiga tak mampu bertahan, mereka tak beramal dengan Islam, mereka mula tinggalkan sembahyang. Dah tinggal sembahyang tadi, pergi pada arak, pada zina, makan pula, makan babi, kasar, khizir tuan-tuan, macam arnak. Akhir tahun sekalian tengok, tahun 1990, berantakan jatuh kerajaan komunis Yugoslavia. Soviet tahun 1989, Bosnia, Croatia, Serbia tahun sekalian. Masa pemimpin Islam nama Alizar Izgovic tuan-tuan. Nak perintah sendiri Bosnia ni. Dah Muslim 80% Bosnia. Muslim juga. Tapi tak beramal lah tuan-tuan sebagai besar. Akhir kena serang depok Kristian. Kena serang, kena bunuh. Sejuta orang mati tuan-tuan. Sejuta orang mati Muslimin dan Muslimat. Dah nak beritahu tengok. Masa duduk kena serang, kena bunuh tuan-tuan. Mari mujahidin daripada Arab, daripada Syria, Jordan, Mesir, Saudi pun ada tuan-tuan. 3-4 ribu orang. 3-4 ribu orang tuan sekalian. Mereka dah ajar Quran, ajar Islam, mereka lawan dengan Serbia tuan sekalian. Lepas tu baru mari tentera pengaman PBB masuk ke Malaysia tuan sekalian. Dah mari barulah dia mereka keluarkan mujahidin daripada Bosnia tuan sekalian. Dan ini banyak perubahan berlaku tuan-tuan. Antara perubahan ialah mereka nak sangat pada agama. Yang masjid-masjid mereka tuan-tuan ada kelas-kelas hafazan Al-Quran, muslimat, tutup aurat. Ramai dia tutup aurat tuan sekalian. Pakai tudung labuh, dah comel tuan-tuan, pakai tudung labuh tuan sekalian. Dah nak beritahu ni nak kesan selepas daripada mereka perang sampai sejuta orang mati. Ada hikmah dia juga tuan-tuan. Saya tengok NGO-NGO daripada Turki yang bersungguh bantu gerakkan kerja dakwah di Bosnia, dan mereka ni dulu di bawah kerajaan kita sebut tadi. Jadi Turki di bawah Rashid Erdogan bantu sungguh tuan-tuan sekalian. Ingat, saya sembahyang paling akhir tuan-tuan sekalian di Masjid Sarajevo tu 7 saf sembahyang. Ni Ustaz Dasuki Abdul Rahman, Ustaz Dasuki kita lah. Ustaz Dasuki baca sedak tuan-tuan sekalian. Baca Quran, tarik suara itu imam melepas sembahyang. Orang mari bakat peluk lah. Malaysia, dia kenal Malaysia tuan-tuan. Dia tengok vest kita tu dari Jalur Gemilang, dia kenal Malaysia. Dia kenal sebab dulu tentera pengaman PBB Malaysia ni ramai. Baik dengan mereka tuan-tuan sekalian. Duduk bekerja dekat camp, jadi cleaner, tukang masak. Tapi semasa di kemah Syria tuan-tuan, tengok bendera kita Amerika, dia kata Amerika tuan-tuan. Amerika. Dia Bosnia kenal. Jadi nak beritahu tuan-tuan sekalian, jadi bangkit agama, alhamdulillah. Tuan-tuan buat khusus untuk imam dan sebagainya. Jadi nak bangkit agama. Ingat tahun 26 Disember 2004 tsunami tuan-tuan sekalian. Malam tu di Pantai Longa tuan-tuan, festival band Mak Lampir. Happening tuan-tuan. Sunset, sunrise, budak-budak puluh ribu tuan sekalian. Dengan enjoy live band daripada Jakarta, daripada Medan. Seronok berzina dan sebagainya tuan-tuan. Esok waktu duha 26 Disember tsunami tuan-tuan sekalian. 20 meter air tuan-tuan. Tinggi pokok kelapa tuan-tuan. Mati 161,000 orang. Saya pergi grup Muslim Care di Laut Andaman tu, sudah depan Laut Andaman apa ni, melabur tuan sekalian. Terkejut tuan-tuan tengok Aceh ni tak sebagaimana kita belajar tamadun Islam, hak peringkat sekolah, peringkat universiti sebut Aceh ni Darussalam, Aceh Serami Mekah. Ulama-ulamanya hebat. Abad ke-16 dia lah jadi pusat pendidikan Islam, pusat dakwah di Asia Tenggara. Aceh ni universiti pertama tuan-tuan, Jami'ar Rahman tu Aceh. Bukan Universiti Kuala Lumpur, Universiti Jami'atul Rahman ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama hebat. Syekh Samsudin Sumatrani, Syekh Abdul Rahman Singkih, Syekh Hamzah Fansuri, hebat-hebat. Pemimpin, pemerintah mereka pun hebat. Sultan Mahkota Alam, Sultan Mahkota Thani, tuan-tuan sekalian. Itu sejarah mereka. Rupanya mereka zaman order baru, order lama,
Zaman rejim Kristian, tuan-tuan mereka jadikan Aceh ni jauh daripada agama, dengan ladang ganjanya, dengan macam-macam maksiat, buat pesta macam-macam. Akhir sekali di Melabuh tu tengok tak semayang, ramai tak semayang, tak ada sekalian. Dah kita buat pak supir tu pun tanya semayang, tak semayang, tak ada sekalian. Dah pergi ke masjid pun sama cerita, di Masjid Agung Melabuh tuan-tuan. Kisah Tok Bilal. Ini Tok Bilal merakat Tok Imam. Tok Imam mati dah. Sebelah masjid ni ada 600 kemah. 600 kemah, kalau satu kemah 45 orang, tak 3,000 tuan-tuan, ramai. Cerita dia pagi tu subuh. Dia azan subuh macam biasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas azan seorang pun tak mari. Dia dah kemah tuan-tuan. Dia pun sembahyang sunat 2 rakaat, paling belakang tak mari, sambung 2 rakaat, paling belakang tak mari, dah 3 kali. Dia subuh tak boleh tunggu lama-lama, cerah tuan-tuan. Dia dapat idea macam mana nak suruh orang datang juga solat berjemaah. Tok Bilal punya akal tuan-tuan. Dia pergi dekat mikrofon, dia bertempik, air naik, habis pakat lari masuk masjid. Sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak mari. Hayya 'alal falah, mari tak mari. Hayya 'alal falah, mari menuju kerjaan, tak mari. Sebut air naik, pakat mari tuan-tuan. Ni perang Aceh. Tapi lepas tu tuan-tuan tengok, sedikit demi sedikit mula berfikir, gerakan dakwah masuk. Akhirnya Aceh hebat pada hari ni. Anak-anak kita ramai kan belajar di Aceh. IAIN tu ramai, banyak dibuka di Aceh. Fakulti-fakulti mengajar Islam. Masjid hidup, syariat Islam dilaksanakan. Dia ada polis syariah tuan-tuan di Aceh ni. Ibu-ibu tak boleh pakai seksi-seksi, tak boleh. Dia ada polis syariah di bandar, kena tangkap, kena pegang, kena kuarantin, kena syarahan lagi. Ini bagus, banyak perubahan. Tapi dunia tak cerita pun apa berlaku di Aceh sekarang tuan-tuan. Anda tengok. Jadi ada kebaikan, benda positif yang ada selepas bala yang Allah turunkan sebab maksiat yang sangat banyak tuan-tuan sekalian. Mereka nak balik Aceh sebagai Darussalam, sebagai serami Mekah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan, cerita semain ini penting, sebab itulah cerita kisah inti kepada Isra' wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Baik, bulan Rejab ni bukan sekadar berlaku peristiwa Isra'. Di sana berlaku tuan-tuan peristiwa yang sangat menguji keimanan para sahabat umat Islam, iaitu peristiwa Tabuk yang kita pernah sebut tahun lepas tuan-tuan. Di mana Tabuk ni bersambung dengan kisah Mu'tah tuan-tuan sekalian. Yang di perang Mu'tah ialah perang berlangsung zaman awal tahun 8 Hijrah, di mana perang yang telah mensyahidkan ramai tokoh-tokoh besar zaman Nabi, antaranya Zaid bin Harithah. Zaid merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syahid juga Ja'far bin Abu Talib, atau kita gelar Ja'far At-Tayyar tuan-tuan sekalian, syahid. Sepupu Nabi yang mulia merangkap, saudara susu Nabi tuan-tuan sekalian. Yang syahid juga panglima Islam, pemberani yang hebat, itu Abdullah bin Abi Rawahah. Dia juga penghibur tuan-tuan. Dia bersyair dengan tema dia, tema jihad tuan-tuan sekalian. Nabi pun seronok dengan syair daripada Abdullah bin Abi Rawahah. Jadi tuan-tuan sekalian, peristiwa inilah yang memunculkan Khalid bin Al-Walid. Jadi paling hebat yang Nabi gelar sebagai Saifullah, pedang Allah tuan-tuan sekalian. Ini Khalid Al-Walid yang jasadnya bersemadi di Syria tuan-tuan. 700 lebih para sahabat Nabi bersemadi di bumi Syria. Lepas daripada kubur Baqi' Madinah ni, paling ramailah kubur para sahabat Nabi tuan-tuan. Yang kedua di Syria, termasuk kubur Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Bilal, PA Nabi atau Sayyidina Bilal. Lepas tu isteri Nabi Ummu Salamah tuan-tuan sekalian. Ini semua di Syria tuan-tuan sekalian. Ini berkorban dengan darah. Tak tahulah apa nasib kubur para sahabat sahabiah ni tuan-tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat, oleh kerana tak puas hati dengan apa yang berlangsung di Mu'tah ni tuan-tuan sekalian, 40,000 orang tentera Rom Timur dia berhimpun di Tabuk. Ini berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Sahabat-sahabat yang balik berniaga daripada Syam tuan-tuan sekalian, balik berniaga daripada Syam, dan Syam ini sebagai daripada Syria, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li fi Syamina. Nabi doa tuan sekalian, diberkati Syam ni. Sebab tu saya sebut banyak kali hari ni tuan-tuan, kitab-kitab kita belakang tengok, kitab-kitab kita sebagai ulama Syria tulis. Tengok tuan-tuan, tafsir Al-Munir Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Ayatul Ahkam Dr. Ali Sabuni tuan-tuan, kitab-kitab fiqh, fiqh manhaji tuan-tuan, Dr. Mustafa Bora, Dr. Mustafa Sibai Baksirah, Dr. Syed Ramadan Baksirah tuan-tuan, Usrah, orang hak tarbiyah rakil kita tuan sekalian, Dr. Syekh Said Hawa tuan-tuan, hak tua-tua, kitab tua tuan-tuan sekalian, kitab-kitab kuning kita, Riyadhus Salihin Imam Nawawi,
Imam Razali tuan-tuan. Jadi ribu lah ulama-ulama yang hebat daripada sirah ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 200,000 dah mati tuan-tuan. 200,000 di Jordan saja 2 juta tuan-tuan sekalian. 2 juta. Dan Jordan ni ada perangai dia tuan-tuan sekalian. Dia tengok sebuah NGO yang sangat cekap menguruskan bantuan kepada pelarian nama Markaz Islami. Markaz Islami ni tuan-tuan NGO dibuat Ikhwan Muslimin Jordan. Dr. Salah tuan-tuan sekalian. Dia ambil alih. Ni perangai Jordan. Dia tak boleh jaga dengan baik pelarian. Teruk tuan-tuan sekalian di pelarian kemah pelarian teruk. Kalau di Zaatari Camp tuan-tuan sekalian, kucing dia sembelih dia makan. Punya dahsyat tuan-tuan. Saya pergi 3 minggu lepas begitulah tengok. Saya Ustaz Qadir Al-Jufri tuan-tuan, tengok. Kita tak kata tengok susah sungguh tuan-tuan. Hak tuan tengok gambar agak bersih pakaian itu bukan di sebelah Jordan, itu di Turki. Turki dia jaga. Turki ada NGO macam IHS tuan-tuan sekalian. Dia boleh buat kilang roti dekat sempadan, dia masuk sehari lebih 100,000 roti ke Syria. Punya bagus orang Turki ni, masya-Allah tuan-tuan. Jordan tengok orang Arab tuan sekalian, tapi perangai muslimin dan muslimat susah tuan-tuan sekalian. Tengok kita nak bagi makanan, nak bagi ada skill dia tuan-tuan, tak boleh bagi macam tempat-tempat lain. Dia Aceh dia tak boleh. Dia Arab ni tuan-tuan sekalian, tubuh dia dengan kasar-kasar, dia main rempuh kita tuan-tuan. Ni tubuh perempuan nalar ke tubuh tuan-tuan. Kita barahan lagi mu tak masuk kemah tak bagi. Kita parking lori betul-betul, dia masuk dia kemah senyap tu boleh pergi kemah ke kemah. Tak benar keluar tuan-tuan, tak boleh bagi. Dia main rempuh, main tolak tuan sekalian. Ada skill dia. Kena jaga tuan-tuan, tak cukup barang tuan-tuan. Dia baling batu, dia bukan semua hak berjuru, hak baik dak, hak nakal pun ada tuan-tuan. Hak tak erti nak hormat orang, biasalah tuan sekalian. Kena baling batu. Kita dia start balik batu, tangan macam ni, tuan takut kena mata tuan sekalian. Ni perangai dia. Nak beritahu Jordan tu susah tuan sekalian. 2 juta tuan-tuan, 2 juta hak mati, 200,000. Tak tahulah bila tuan-tuan. Nak berakhir apa yang berlaku di Syria ni tuan sekalian. Banyak doa lah. Doa teruk sangat keadaan tuan sekalian. Sampai pergi kat budak-budak makan kotak. Tengok budak-budak tuan-tuan kata stocking tak pakai, kasut selipar tak ada. Kami tengok bagi tiba-tiba keluar ular yang panjang. Ular tuan-tuan sekalian, hitam kilat. Bertempik kita tuan-tuan. Tengok ular berkilat gitu. Dia kejar, dia bunuh semua sekali. Nak beritahu tempat duduk pun tak selamat. Tempat tak selamat tuan-tuan sekalian. Bayanglah apa pilihan mereka ada tuan-tuan sekalian. Kalau musim sejuk betul lah mati tuan-tuan. Sejuk main minus, duduk dalam kemah tak ada heater ni mati. Salji turun tuan-tuan sekalian. Nak beritahu susah muslimin dan muslimat. Dulu ni lah hak cerita sebahagian daripada Syam tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat yang balik pada berniaga tengok 40,000 lebih tentera Rom terus bergegah balik ke Madinah, beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesiapsiagaan musuh. Beritahu tuan-tuan sekalian. Nabi tidak ada pilihan. Sebab Nabi telah mengajar kepada kita bagaimana harus kita bersikap dengan musuh. La tatamannau liqahal adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu kena beradab, kena hadapi. Nabi beri semangat tuan-tuan sekalian. Sebab tu ada kita faham khutbah ni ada khutbah perang ada tuan-tuan sekalian. Khutbah perang Nabi naik atas mimbar, Nabi khutbah alhamdulillah. Nabi khutbah dengan penuh semangat. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kau bakar semangat orang mukmin untuk berjuang, untuk berperang. Kita duduk ingat khutbah Jumaat, khutbah nikah tuan-tuan sekalian. Baru ni muncul juga sembahyang sunat istisqa tuan-tuan sekalian, ada khutbah. Dah. Bagus tuan-tuan, banyak hari ni bagus ada isu mula buat belajar buat sunat istisqa ni macam mana tuan sekalian. Alhamdulillah ada sebuah tempat tu dia buat kata apa, dia buat iklan Facebook pun keluar, kita akan sembahyang oleh kerana kemarau, kita akan sembahyang sunat istikharah. Dia kata la ilaha illallah, istisqa lain, istikharah lain. Waktu kena mengaji. Tapi bagus, saya tengok dunia sekarang tuan-tuan apa isu tengok, ada perbatan agama, polemik. Untungnya makin mengaji, makin kita cari ilmu tuan-tuan. Tengok perbahas pasal hudud sebagai contoh dah. Buka balik buku, buka balik kitab. Hari ni ke tuan-tuan MCA buat di Wisma MCA tu. Ni muncul baliklah sistem Islam ni tuan-tuan.
Allah serabut sungguh. Saya ingat 2003 kami buat di Central Paradise di Ulu Kelang tuan sekalian. Degil tuan-tuan. Masuk almarhum Dr. Harun Taib ada lagi. Dia bentang Tun Saleh Abbas. Masuk Esko Kaji Terengganu bentang tuan-tuan, saya ada kita anjur tuan sekalian. Dia lawan congek ekor tuan sekalian. Allah kata. Allah bukan koma-koma profesor sekian Allah lawan tuan sekalian. Beri hujah dah lawan Allah kata macam mana tuan-tuan. Nampak dia buat ni, buat lambang tanggal 5 tu apa seno tu hudud tu. Oh sungguh sangat tuan-tuan. Pasal apa tanggal 5 tu saya ingat balik kisah. Logo Parti Islam Melaya tahun 1955 Melaya tanggal macam ni tuan-tuan sekalian ni. Di masa tu letak ni gambar rukun Islam yang 5 tuan sekalian. Orang berkempen pada Cina kan jaga Cina. Kalau menang Parti Islam kena potong tangan dan sekalian. Ni tahun 55 ini buat logo kita. Ada keluar Facebook ni. Pagi saya tengok dia tuan sekalian. Kempen dia buat dalam MCA, say no to hudud. Punya kuat ajar tuan sekalian. Kita beritahu tak kena mengena dengan kamu pun. Kami kalau elemen syariah 1993 Kelantan yang bentang juga semalam tuan sekalian di bangunan SUK tu untuk orang Islam je. Pasal apa mereka nak buat kempen, nak berarak, nak buat demonstrasi. Dah. Cari penyakit sungguh muslimin dan muslimat dah. Untuk kita macam dah kita kena semayang, kita kena puasa, kita tak pernah ganggu agama orang lain. Pasal apa kamu nak campur tangan, nak get involved dengan agama kami. Ni serabut. Kalau nak panggil betul-betul panggil lah. Kita ada tokoh-tokoh bidang perangai Islam ramai tuan-tuan. Dah, nak panggil Dr. Basir Abdul Rahman ke. Mempensyarah pun ramai. Pasal apa nak kena panggil Sister Islam? Nak terang hudud, panggil Sister Islam. Dan bila nak dapat pencerahannya? Ini masalah tuan-tuan sekalian. Hari ni ada poster tuan-tuan sekalian. Jadi kita pun, tuan-tuan, saya pun ada isu. Kita tengok, dengar ustaz kuliah, buka kitab, buka buku, buka YouTube. Bagus tuan-tuan sekalian. Dapat ilmu. Begitulah. Hari itu muslimin dan muslimat. Nabi berkhutbah. Biasa Nabi berkhutbah. Khutbah Nabi semangat. Muka Nabi akan merah, mata Nabi akan merah tuan sekalian. Nabi khutbah dengan penuh semangat. Sebab perang ni tuan-tuan bukan perang biasa lawan kuasa besar dunia. Kalau sebelum tu lawan kabilah Arab. Lawan dengan Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lihyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah atau lawan kafir Mekah. Kalau Yahudi Bani Qurazah, Bani An-Nadir tuan sekalian ni perang sebelum tu. Kali ni perang lawan kuasa besar dunia. Kalau kita lawan Amerika lah tuan-tuan. Ini Amerika dia keluar arahannya semua ikut. Ni tangkap. Dia kata tangkapan kepada militan tuan, mujahidin yang diletak militan. Jordan tangkap, UAE tangkap, Saudi tangkap, berapa puluh negara tuan sekalian. Barack Obama buat arahan habis kelang kabut tuan sekalian. Punya letak kepada Amerika tuan sekalian. Dah, jadi muslimin dan muslimat sekalian, dulu Rom nak lawan ni tuan sekalian, Nabi beri semangat kepada sahabat-sahabat. Lepas tu musim panah pula, panah tuan-tuan. Ni dia rejak, ni sekarang rasa ni. Rejak, tanah Arab dia start panah. Baru saya di kemah Syariah tu di penghujung Jamal Akhir memang rasa dah pukul 10 pagi atas rasa panah. Panah perik tuan sekalian. Tuan muka saya perangai memang rasa panah tuan sekalian. Ni rejak dia panah, Syaban lagi panah. Kemuncak dia Ramadan, bulan panas terik. Tuan-tuan biasa ke Mekah, ke Madinah faham lekuk dak Ramadan 48 49 darjah tuan sekalian panah. Kita ni kemuncak tuan-tuan hak baling ni. Baling dengan cuping berapa? 40. Oh tu panas dah tuan-tuan. Ini 48, kadang sampai 50. Panas sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, panas ni lah diuji iman pada sahabat nak keluar ke tidak tuan-tuan. Orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul buat dah gerakan provokatif hasut, jangan keluar berjihad, jangan keluar perang, cuaca panas kamu akan sakit. Itulah Allah turun ayat daripada surah At-Taubah. Qul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah neraka jahanam itu lebih panas. Allah tempelak sikap orang-orang munafik. Yang kedua tuan-tuan ialah musim buah-buahan sedang masak tuan-tuan nak kena tuan di Madinah. Tuan-tuan, buah-buah sedang masuk buah kurma. Mereka hanya ada dua pilihan, nak keluar jaga agama Allah, nak keluar membentengi agama Allah, atau nak jaga periuk nasib mereka, nak jaga sumber pendapatan mereka. Ini tuan-tuan ujian tuan-tuan sekalian. Lepas tu kerana musuh ni kuasa besar dunia, nak perlukan kos yang banyak. Nabi beri tasjid, beri motivasi, tuan-tuan suruh infak harta benda, suruh derma harta benda tuan-tuan sekalian. Abdul Rahman bin Auf beri jumlah yang besar. Sayyidina Osman bin Affan yang kita gelar Zunnurain,
orang yang dua cahaya, infak 300 ungkiyah emas. Sayyidina Umar separuh harta benda dia, Sayyidina Abu Bakar semua harta diberikan untuk perang ni tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kisah 3 orang sahabat, ada kisah inti, kisah perang Tabuk 3 orang. Mereka ni tak buat persiapan. Di mana mereka ketika sibuk buat persiapan? Di kebun kurma bersama anak isteri. Musim panas negara Arab ni orang cari kebun kurma tuan-tuan, buat kemah tuan-tuan sekalian. Seorang tu nama Ka'ab Ibn Malik. Kedua, Murrah Ibn Rabi'. Yang ketiga, Hilal Ibn Umayyah tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan kena ingat mereka ini ahli badrin, ahli-ahli perang Badar. Kita kata ulama sirah tidak boleh mencela mereka. Disebut kisah ini sebab nak ambil ibrah ataupun pengajaran. Ahli-ahli Badar ni tuan-tuan sekalian, mereka ada kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasul. Sebab tu zaman Sayyidina Umar mereka ada pencen. Siapa ahli Badar yang masih hidup, mereka diberi pencen tuan-tuan sekalian. Kita dah ingat pencen ni zaman British. Zaman kerajaan Empire British, masa British jajah kita dak zaman Sayyidina Umar. Siapa dia hok jadi pejabat awam, kerja lama, dapat pencen tuan-tuan sekalian. Ahli tentera daripada Al-Murabit lepas tempoh tertentu mereka dapat pencen. Yang sama hak paling tinggi sekali ahli Badrin, sahabat-sahabat ahli perang Badar Al-Kubra ni tuan-tuan. Mereka dapat pencen. 313 orang ni istimewa. Termasuk 3 orang tadi tuan-tuan sekalian. Tapi tidak boleh kita nak mencela mereka di atas kesilapan mereka, tidak hadir ke medan Tabuk tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, orang munafik tak pergi seramai 80 orang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, muncul pok munafik di Madinah bila tuan-tuan sekalian? Bila tuan-tuan? Lepas perang Badar Al-Kubra. Kita pun ada surah Al-Munafiqun. Kita tengok surah Al-Munafiqun lepas surah Al-Jumu'ah tuan-tuan. Kemarin hari Jumaat baca semua dulu surah Al-Munafiqun. Baca tuan-tuan surah Al-Munafiqun, surah Al-Jumu'ah tuan-tuan sekalian. Surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Kita tengok dah apa hidden curriculum, agenda tersembunyi apa dia tuan-tuan. Curriculum tersembunyi tuan-tuan. Tengok surah Al-Munafiqun tu panjang. Bukan sekadar surah Al-Munafiqun, cuba baca surah At-Taubah tuan-tuan. Panjang surah At-Taubah ni, tak payah baca bismillah. Tak payah bismillah tuan sekalian. Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, orang ahli Al-Quran, sepupu Nabi. Ditanya oleh Sayyidina Ali, pasal apa tak ada bismillah, tak baca bismillah. Pertama disebut ayatnya turun secara tergesa-gesa. Kedua berkaitan dengan banyak ayat-ayat ancaman kepada orang-orang munafik dalam surah At-Taubah ni tuan-tuan, atau surah Al-Bara' tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok agama kita ni, tengok bukan sekadar hak kafir ganggu, munafik hak mengaku Islam duk ganggu agama tuan-tuan. Tak pelik dah tuan-tuan. Tak pelik muslimin dan muslimat mereka duk ganggu agama. 80 orang ni duk tidak hadir. Nabi berangkat dengan 30,000 orang tuan-tuan, cuaca panas terik. Tuan-tuan, cuaca panas terik. Tak boleh bayanglah tuan-tuan jenazah dulu tahap keimanan mereka ni hebat. Saya balik ke kemah Syria pun ni, lalu ke Balqa. Balqa ni di Jordan tuan-tuan. Kita singgah di kubur di makam Nabi Syuaib tuan-tuan, saya dengan Ustaz Qadi Al-Jufri, kawan-kawan kita Muslim ke. Kata Ustaz Qadi, Ustaz tengok bukit keliling tuan sekalian. Bayang baru teringat satu benda, perang Balqa. Perang Balqa ni tahun 12 Hijrah, zaman Khalifah Abu Bakar merintah. Panglima dia anak muda, umur 17 tahun 18 tahun, nama Usamah bin Zaid, anak pada Zaid bin Harithah. Baru teringat tuan-tuan. Tengok pada bukit tu ada perang, berlaku perang Balqa. Dia kata, Ustaz saya kata, cuba Ustaz fikir balik. Kalau kita duduk tepat pada sahabat, macam mana hari perang dengan bukit begitu tuan-tuan sekalian? Bukit dengan batu dengan apa ya tuan-tuan sekalian? Oh hebat tuan-tuan sekalian. Lawan dengan Rom. Lawan dengan Rom tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan. Kita fikir balik, kita kena balik. Tak susah mana kita tuan-tuan. Tak susah mana muslimin dan muslimat. Kita berjuang pun tuan-tuan tak jumpa lapar, ikat perut, kita semua tak rasa tuan. Tak rasa muslimin dan muslimat. Dah sahabat-sahabat susahnya mereka, tadhiyah ataupun pengorbanan mereka buat inilah sampai kita tersentuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini pun sama, perang Tabuk ni panas. Kena ikat kaki tuan-tuan, ikat kaki nak pijak padang pasir yang panas. Memang secara Islam ada perang yang berlangsung musim yang sangat panas, perang Zatul Riqa. Perang perceraian tuan, habis orang pakai ikat kaki. Nak pijak pada pasir, kerikil yang tajam, batu tajam ada tercabut ni, kuku jari. Di kuku, jari kaki mereka tercabut tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan, susah. Sahabat-sahabat polok kurang makanan, kurang air dan rombongan tentera Islam sampai di Tabuk Rom.
dah balik dah tuan-tuan sekalian, dah balik sebab mereka dapat maklumat tentang Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Mereka takut untuk mati. Cinta kepada kehidupan dan penyakit inilah Allah campak kepada umat Muhammad di akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit al-wahnu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Tuan-tuan, ni penyakit yang kita adalah dihinggapi dada kita di akhir zaman. Takut, tuan-tuan. Tak? Ya? Takut muslimin dan muslimah. Ada segelintir tak ramai lah tuan-tuan sekalian. Hak biasa nak sebut kisah mujahidin nak di Palestin, Syria, tuan-tuan sekalian. Hak nak kepada kematian, tak cinta kepada kematian. Tuan-tuan sekalian, tengok mereka ni beramal sungguh tuan-tuan sekalian untuk mati. Tak cerita saya sebut tuan nama Abdul Karim, saya jumpa di Palestin. Budak muda umur 20-an, 23 tahun. Dia cerita buat jihad, tuan-tuan, air mata dia keluar. Saya tak jumpa lagi, hebat tu manusia tuan-tuan. Dia cerita buat jihad, cerita buat air mata dia keluar, mengalir mata tuan-tuan. Kita tengok, ya Allah tuan-tuan sekalian, hebat. Saya nak bayang macam mana bersihnya hati dia hidup tuan-tuan sekalian. Saya nak bayang tengok Allah tuan-tuan sekalian, cerita buat jihad, air mata keluar tuan-tuan sekalian. Orang nak muda umur 23 tahun tuan-tuan sekalian. Yang kalau kita nak cari Malaysia 23 tahun, hop kita tak jumpa tuan-tuan. Ada seorang saya jumpa tuan, saya rasa hebat di Malaysia ni, Abang Mak Kerinci tuan sekalian. Tuan-tuan tak kenal aku, Nur Majid Ar-Rahman. Agak-agak hidup lagi lah. Abang Mak Kerinci, kita tengok kuliah, kita sebut Allah. Dia berkejut Allah. Dia sebut Allah tuan-tuan, saya tengok air mata dia keluar daripada. Saya tak tahu, saya jumpa paling hebat tuan sekalian. Dia terkejut Allah tuan-tuan sekalian, air mata dia keluar tuan. Air basah ni. Kata hebat sungguh Abang Mak. Kuat dia berzikir tuan-tuan. Berzikir Abang Mak Kerinci. Abang Mak Kerinci tuan sekalian. Ni hebat ni, berzikir. Ahli kita lah. Ikut usrah, walaupun pendidikan tak tinggi tapi tengok berzikir kuat tuan-tuan sekalian. Bayang bersihnya hati tuan-tuan sekalian. Tak? Sampai pikat boleh keluar mata sebut kalimah Allah tu, hebatlah tuan-tuan. Dan dia kalau dan orang ni dia bawa perangai tuan sekalian. Saya tengok yang pensan dalam Masjid Ar-Rahman tu, tengok puan mak hancur tuan-tuan, pak dia hancur. Dia pensan, saya angkat tuan-tuan, saya angkat. Pergi klinik tak nak ambil, pergi hospital, meninggal tuan sekalian. Dia tengok Allah. Dia duk kuat takbir bawa sama mati tuan-tuan. Dia duk takbir kuat. Kalau kita taman melewat tu kata takbir dia orang tua dah, bukan polis tuan-tuan. Dia ni bukan polis zaman darat tu. Dia bukan orang muda tu, takbir Allahu akbar. Patut hancur dia tuan-tuan. Rupa saya duk bawa siapa bawa matilah. Dia Allah. Habis homo tuan sekalian. Tengok. Ramai solat jenazah tu, tak ada jawatan cawangan pun tak ada, kawasan tak ada, tapi tengok Allah beri kumpulan ramai orang ziarah dia jenazah, ustaz-ustaz mari ramai daripada jauh mari tuan-tuan nak semai jenazah, pak dia hancur, pak mak hancur tuan sekalian. Saya tengok 3 hari lepas bekas ketua muda Lung Pantai tahun 1997 Cikgu Mugak Suhaimi 49 tahun mati tuan-tuan di Bukit Beruntung. Tuan-tuan ramai ni, penuh orang nak solat jenazah tuan sekalian. Dia tengok sebab apa daripada muda buat kerja ni tuan-tuan. Kalau program di surau tu, dialah mas hak tukar hidang makanan, buat kerja satu, hak daripada buat poster tuan sekalian. Buat kerja seperti hebat sungguh, puas hati tuan-tuan. Tapi mati ramai orang tuan sekalian. Ramai. Dia tak pernah masa dia muda tak pernah mengajar sekolah kebangsaan biasa, sekolah Cina, sekolah India. Sekolah Cina, sekolah India tuan-tuan. Kuat Islam tuan sekalian. Tapi tengok dia mati mulia tuan-tuan. Ustaz Fadhil Syuaib meninggal tuan-tuan. Ustaz Fadhil Syuaib meninggal sama dengan Cikgu Mugak Suhaimi meninggal tuan sekalian. Anak beritahu tuan sekalian, kalau kita ada jasa pada agama, Allah buka lah hati manusia nak solat jenazah kita. Dan solat jenazah doa, orang doa kat kita, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni tuan-tuan. Tengok Cikgu Mugak Suhaimi buka, dia pindah mana-mana dia buka pasti. Dia cikgu, dia bukan pengarah pasti wilayah pun, buka pasti. Buka pasti. Bayanglah tuan-tuan sekalian, mati saya tengok memang mulia tuan sekalian. Jadi hak pemuda saya jumpa tuan sekalian, dia cerita bab jihad, air mata dia keluar. Seorang nama Abdul Karim, seorang Muhammad Fad. Keluar air mata tu, berair-air keluar air mata, mengalir macam Allah kata hebatnya manusia. Apalah amalan dia waktu malam, kuat tahajud, kuat berzikir tuan-tuan sekalian. Ini ada tapi tak ramai segelintir. Hak ramai-ramai kisah Nabi sebut tu berkaitan penyakit ni melanda umat di akhir zaman. Mereka balik, apa Nabi buat tuan-tuan di Tabuk, muslimin dan muslimah? Apa Nabi buat? Baik, yang pertama Nabi suruh sahabat-sahabat pasang kemah tuan-tuan sekalian, dan mereka buat kerja dakwah, ajak kabilah Arab ni
kepada agama Allah. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Yang kedua, Nabi bertemu ketua-ketua Arab kerajaan kecil, beri dua pilihan, sama ada Islam ataupun bayar jizyah, bayar cukai kepada kerajaan Islam. Orang kafir bayar jizyah ni tuan-tuan, kerajaan Islam kena lindungi dia, jaga dia. Nabi bersabda, man azazimiyan faqad azani, bahawa siapa yang menyakiti ahli zimmah, maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Islam ni tuan-tuan carilah tak akan jumpa di mana orang bukan Islam dia teraniaya di bawah kerajaan. Tak ada, tanda sekalian, tak ada. Tak ada. Mereka dilindungi, darah mereka dilindungi, tanda sekalian. Kalau kita tengok pula, kalau orang Islam ni minoriti, tak usah kata berlaku dah sejarah zaman kita, tengok Bosnia Herzegovina 1 juta mati tuan-tuan. Kosovo, tuan sekalian, di Xinjiang di China mati. Chechen Rusia dibunuh, tuan sekalian. Kashmir di India dibunuh. Arakan 40,000 lebih, puluhan ribu mati, tuan-tuan. Ni terbaru Afrika Tengah, dekat kita Mindanao, Filipina kena serang, kena bunuh. Ni orang Islam kalau mereka minoriti di tengah kelompok kafir yang majoriti, mereka akan disakiti. Tapi Islam tidak. Islam agama kita selamat, agama kita selamat, sejahtera, tanda sekalian. Nabi ajar jangan. Nabi tak mengaku kita umat, tak boleh. Sebab itu kesan ni mereka ni semakin ramai masuk Islam, semakin ramai masuk Islam, semakin ramai masuk Islam, tanda sekalian. Sama kita cerita tentang adanya undang-undang Islam. Tuan-tuan takkan jumpalah, bohonglah tuan-tuan kalau kata zaman Melaka kadar jenayah menikah tu tak talah pensyarah tidak ambil fakta kat mana direka, tuan-tuan. Tuan tengok bincang pasal di Nigeria, tuan-tuan, di Kaduna, Sokoto. Hak zaman kita ni, tuan-tuan ni. Ada satu soalan, boleh tak boleh kita Malaysia ni negara yang melaksanakan federalism. Kalau di Brunei, contoh bagi sistem monarki tapi boleh laksana syariat Islam. Ada yang kerajaan yang amalkan federalism boleh laksana syariat Islam. Ada. Ada, tuan-tuan sekalian. Ada. Tuan-tuan cek dengan Nigeria, tuan-tuan sekalian. Nigeria ni sejarah sama Malaysia, dia jajak oleh British dan bakit para alim ulama. Kalau kita Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, Tuan Guru Haji Hassan bin Munah Tok Janggut di Kelantan lawan dengan British. Di sana Sheikh Osman Danfodio, dia menggerakkan kebangkitan lawan dengan British. British beri merdeka Nigeria, beri merdeka kita, tuan-tuan. Lepas tu Kaduna, Sokoto, tengok demografi politik tu macam Kelantan Terengganu. Apa dia, tuan-tuan? Pondok, dia madrasah banyak. Sekolah-sekolah imam dan khatib, madrasah ni banyak, tuan sekalian. Dan kesan dia memang parti Islam boleh menang. Boleh menang. Dan akhirnya desakan tuan-tuan masyarakat ni, tuan-tuan, supaya dilaksanakan syariat Islam. Kaduna dengan Sokoto, tuan-tuan sekalian, minta dengan kajian pusat dan laksana syariat Islam. Masa tu Perdana Menteri Kristian nama Obasanjo. Obasanjo izinkan, tuan sekalian, buat pilot projek 2 buah negeri. Memang indeks jenayah turun dengan mendadak. Turun, tuan-tuan sekalian. Turun, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ini pernah berlangsung. Ini zaman kita ni, tuan-tuan sekalian ni. Berlaku zaman kita, muslimin dan muslimat. Ada juga berlaku perubahan sistem kerajaan akibat rampasan kuasa. Macam berlaku di Sudan, di mana Jeneral Omar Bashir dia collaborate dengan Parti Al-Ummah. Parti Al-Ummah ni parti bawah Ikhwan Muslimin masa Dr. Hassan Turabi laksana syariat Islam. Ada banyak cara, ada sistem monarki, ada pas kuasa, ada federalism, tuan-tuan sekalian. Cuba kita pakat doa, tuan-tuan. Kita buat pilot project, boleh Kelantan dulu, tak apa, tuan-tuan. Lepas tu seluruh lah, Terengganu pula, Kedah pula, Perlis pula, tuan sekalian. Cuba kita pakat doa, tak adalah, tuan-tuan. Sampai masa dah, sampai masa teruk sangat keadaan. Saya tak tahulah. Orang hujah macam-macam, tunggu suasana kondusif. Kondusif, how to define? Kondusif ni benda, tuan-tuan. Dah, macam-macam lah kita kondusif, tak kondusif, tuan-tuan sekalian. Patut ni, masa paling baik kita berkempen, buat wacana, buat engagement. Cerita pada kawan-kawan kita apa kebaikan daripada sistem perundangan Islam. Banyak, saya ingat sekadar itulah hari ni kita sambung perang Tabuk pada bulan depan lah, tuan-tuan. Panjang nak cerita Tabuk ni, panjang, tuan-tuan. Ambil pengajaran, ambil ibrah daripada peristiwa yang berlangsung pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Dia lajak pada Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Dia sangat peristiwa penting yang menguji keimanan para sahabat, pengorbanan mereka, tadhiyah mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر لإخواننا في سوريا وفي مصر وفي غزة وفي أركان وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المستضعفين والمظلومين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله